Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Berita dimulakan dengan pelancaran stesen minyak bersepadu Petros di Daro akan makin pertumbuhan ekonomi khasnya bagi kawasan di bawah tanggungjawab Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA. Menurut Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, usaha mendirikan kemudahan tersebut adalah sebagai langkah awal untuk menghadapi kesan limpahan kepada industri lain selaras dengan pembangunan kemudahan jalan raya dan juga infrastruktur yang dilaksanakan di kawasan sekitar. Kawasan ini akan terus membangun disebabkan oleh taraf infrastruktur yang telah kita lengkapkan, iaitu menerusi jalan pesisiran dan juga jabatan yang akan siap dalam masa 2 tahun akan datang. Dan kalau Sibu dengan Serikaya ke Daro 1 jam saja. Dan ini akan membuka kawasan ini yang mempunyai potensi dari sudut sektor pertanian dan juga sektor perkapalan, dan ketiganya ialah penambakan ikan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan stesen minyak bersepadu Petros di Pekan Daro pada Ahad. Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata pembangunan ekonomi tersebut khasnya dengan seliaan RADA akan menjurus kepada limpahan faedah yang dapat dinikmati oleh rakyat di kawasan terbabit. Dalam pada itu, beliau menambah inisiatif pembinaan stesen minyak bersepadu ini akan diperluaskan ke kawasan lain di seluruh Sarawak termasuk Pusa, Sibu dan Kapit bagi mempromosikan penggunaan kenderaan lebih mesra alam seperti kenderaan elektrik EV. Selain daripada itu, langkah kedua ialah untuk menggunakan bahan bakar hidrogen later. Jadi kita guna elektrik dulu, dan supaya rakyat dapat menggunakan teknologi baru dalam kenderaan, dan akan kita hadkan ataupun kita kontrol mitigation of carbon, dan ia lebih lestari kepada alam sekitar. Terdahulu ketika berucap, Premier Sarawak berkata kawasan Daro bakal menyediakan sumber pendapatan baru buat Sarawak. Jelasnya satu perancangan sedang dibuat, namun beliau hanya akan mengumumkan perkara tersebut setelah ia dipastikan pada masa depan. Biarlah saya atur dulu dengan betul, dan akhirnya kawasan itu akan memberi pendapatan kepada negeri Sarawak kerana ekonomi baru. Mungkin kawasan itu macam kalah negeri Arab kelak. Yalah hin saya orang kita lah. Ya, negeri Arab Emirat. Mungkin kita lebih kurang ke Emirat. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak memutuskan untuk membangunkan bangunan pejabat daerah baharu di situ bersempena dengan Jubli Emas Daerah Daro. Ujarnya bangunan tersebut akan dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan termasuk perkhidmatan mesin juruwang automatik ATM dan juga kuartus pegawai. Dan keduanya kita lengkapkan dengan kuartus. Kuartus tidak tu untuk pegawai kita akan kita lengkapkan macam apartmen. Dan juga apartmen ya, saya coba di kawasan saya di gedung dulu. Minta maaf lah terpaksa gedung dulu. Jadi bangunannya dengan perkhidmatan nesah, ngerin, pakaian, untuk exercise semua di dalam bangunan tersebut. Dalam pada itu, beliau menambah konsep bangunan pejabat daerah itu turut akan diperluaskan ke kawasan lain pada masa depan. Laporan seterusnya, menjelang 2030, Sabah dan Sarawak akan mencapai 100% akses kepada pembedahan dan penjagaan anestesia yang selamat. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata sejak konsep pembedahan global diperkenalkan, ia telah mencapai kemajuan yang luar biasa di Borneo. Since the concept of global surgery was introduced, it has made tremendous progress in Borneo. Particularly since the pandemic, more healthcare workers are aware of the concept and committed to the contributing as a result of the commitment from both administrative and clinical stakeholders through regular visit to the hospitals. This first global conference is a praiseworthy achievement, as it is an inclusive opportunity for anyone who plays a vital role in providing surgical care.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian persidangan The First Global Surgery, The New Dawn yang turut disertai oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian di Kuching pada Ahad. Dalam sidang media pula, beliau memberitahu program ini bakal membawa Malaysia ke hadapan serta memudahkan pesakit-pesakit untuk mendapatkan prosedur pembedahan. Program ini adalah sebenarnya untuk kita ke depan lagi lah dalam global surgery ini, di mana kita memudahkan pesakit-pesakit kita untuk mendapatkan prosedur surgery ataupun pembedahan, ya, dan kita mengambil apa yang ada dengan kerjasama yang kita lakukan bersama pakar-pakar dan juga hospital-hospital yang mahu bekerjasama dengan khususnya kementerian KKM, hospital KKM, dan kita memastikan supaya pesakit tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan perkhidmatan surgery ataupun pembedahan. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat baik bagi saya, dan kita akan perkembangkan tentang perkara ini. Paparan selanjutnya, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabekas berjaya melahirkan ramai barisan pemimpin berkaliber di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia jelas terbukti ketika pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lepas, di mana ramai calon gabungan parti Sarawak GPS yang bertanding ialah terdiri daripada kalangan ahli pertubuhan tersebut. Sebab itulah pada hari ini saya berani katakan berbelas orang ahli-ahli yang berhormat dalam negeri Sarawak ini adalah ahli Sabekas. Dan pada pilihan raya umum, pada pilihan raya negeri yang lepas, kalau tak silap saya, ada 11 ataupun 12 calon yang telah dicalonkan dalam pilihan raya negeri itu untuk GPS adalah ahli-ahli Sabekas. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Sabekas Cergas dan Sambutan Jubli Emas Sabekas 2023 di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Presiden Sabekas memberitahu pertubuhan itu mengadakan program untuk setiap lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Sementara itu, jelasnya Sabekas juga komited dalam mengadakan program memasak bubur lambuk menjelang bulan Ramadan setiap tahun. Menurutnya, tahun ini merupakan kali ke-18 Sabekas mengadakan program Jeraya Wara, memasak bubur lambuk untuk diagihkan kepada masyarakat. Tidak ketinggalan juga acara-acara tradisi kebajikan Sabekas. Tiap-tiap datangnya bulan Ramadan, Sabekas adalah antara yang ulung memulakan program Jeraya Wara bubur lambuk yang pada tahun ini akan masuk ke tahun ke-18. Program yang sangat sinonim dengan pertubuhan Sabekas dalam bulan Ramadan. Balik ke Sarike, dengan kerjasama baik antara semua penduduk dan pemimpin di Kampung Sarike dapat membantu barisan pemimpin dan wakil rakyat melaksanakan sebarang tugasan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh berkata, selain itu ianya dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang. Katanya penglibatan antara masyarakat yang berbilang bangsa dan agama termasuk wakil-wakil rakyat akan melancarkan lagi serta memudahkan pelaksanaan semua aspek pembangunan khususnya di Sarike. Beliau berkata demikian dalam program gotong royong pembersihan tanah perkuburan Islam lama Sarike yang dianjurkan oleh Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK daerah Sarike pada Sabtu. Lebih 200 orang warga Sarike hadir pada gotong royong tersebut yang turut mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan seperti Bomba, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Di Bintulu pula, masyarakat awam harus sentiasa memandang serius terhadap wabak penyakit anjing gila atau rabies. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming memberitahu pemilik anjing khususnya perlu sentiasa memastikan anjing mereka diberi vaksin anti-rabies setiap tahun untuk membina imuniti terhadap penyakit tersebut.
Jelasnya, Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu baru-baru ini mendedahkan bahawa terdapat satu kes kematian akibat rabies di Bintulu pada Januari lepas selain terdapat juga 5 kes berkaitan wabak tersebut di situ. Dalam pada itu, katanya orang ramai mesti berwaspada dan tidak mengambil mudah perkara ini. Beliau berkata demikian dalam program 2023 Pet Lovers Fair anjuran Hope for Strays di Bintulu pada Sabtu. Joni menambah kerajaan Sarawak terus komited dalam mengambil pelbagai langkah bagi menangani isu penularan wabak rabies di negeri ini. Jelasnya lagi, ia termasuk pengumuman konsisten berkaitan kes rabies dan lokasinya mulai April selain mewajibkan chip mikro untuk haiwan peliharaan bagi menyelesaikan masalah pemilik yang tidak bertanggungjawab. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri berita hari ini, saksikan sorotan Majlis Pelancaran Stesen Minyak Bersepadu Petros di Pekanbaru pada Ahad. #Menyebar Fakta, salam UKAS.